Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira Nabiha binti Ambuk Wiro P125036. Baiklah, saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian saya bagi subjek GGE 5014 Kaedah Mengajar, dan saya telah memilih mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 3. Baiklah, di sini juga saya ada sertakan sedikit bingkisan rancangan pengajaran harian yang telah saya lakukan, di mana terdapat beberapa maklumat tentang murid ataupun kelas yang saya ajar, iaitu yang pertama, tarikh, hari dan juga minggu. Saya telah memilih 22 November 2022, iaitu pada hari Selasa pada minggu 34. Kemudian kelas yang diajar ialah 3 UKM dan bilangan murid yang ada pada kelas tersebut ialah seramai 20 orang. Kemudian tajuknya ialah tajuk 3.0, iaitu bab yang ketiga, bab yang terakhir, reka bentuk dalam perniagaan. Dan masa bagi subjek ini ialah 8.50 pagi sehingga 9.30 pagi, iaitu selama 40 minit. Berikut merupakan RPH yang telah saya lakukan. Dalam melengkapkan rancangan pengajaran harian saya telah merujuk format KSSM yang terkini, di mana standard kandungannya ialah 3.1 reka bentuk sebagai instrumen pemasaran, dan standard pembelajarannya ada 2, iaitu murid boleh menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran dan juga mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Seterusnya iaitu objektif pembelajaran, saya telah menetapkan 2 sahaja, iaitu yang pertama, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 peranan reka bentuk pemasaran dengan betul. Kemudian yang kedua, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kaedah reka bentuk pemasaran dengan tepat. Dan untuk tahap penguasaan pula, saya mengambil TP2, tahap penguasaan 2, di mana murid dapat menerangkan peranan dan kaedah reka bentuk pengiklanan dalam pemasaran. Baiklah, pergi kepada bahagian aktiviti, iaitu aktiviti yang pertama, fasa permulaan. Saya melakukan set induksi selama 5 minit. Iaitu yang pertama, saya melakukan tayangan video berkaitan dengan topik pengiklanan. Kemudian yang kedua, saya memilih aktiviti IDERAS berdasarkan PAQ 21, di mana aktiviti ini bertujuan untuk memupuk pelajar supaya lebih berani untuk menyatakan idea, di mana apabila saya bertanyakan kepada murid apa tajuk yang sesuai bagi video yang ditayangkan, murid-murid akan memberi respon dan menyatakan idea mereka. Kemudian pada fasa perkembangan pula, saya akan melakukan tayangan slide, iaitu nota-nota ringkas, kerana ini merupakan ulangan satu masa sahaja. Kemudian aktiviti seterusnya ialah perbincangan kumpulan. Saya melakukan aktiviti share your view, di mana pelajar akan duduk dalam kumpulan dan menjawab soalan yang telah diberikan, di mana mereka akan berkongsi idea ataupun pendapat. Kemudian mereka mungkin boleh mendengar pendapat ataupun idea daripada rakan-rakan yang lain. Kemudian bagi fasa pengukuhan, murid akan melakukan latih tubi, dan saya telah memperuntukkan masa bagi aktiviti yang pertama selama 10 minit, aktiviti yang kedua 10 minit juga, dan membuat latih tubi juga selama 10 minit. Pada aktiviti yang seterusnya ialah fasa penutup. Saya melakukan rumusan selama 5 minit, di mana saya akan meminta murid untuk menyenaraikan 3 sahaja perkara yang telah dipelajari pada hari tersebut, dan saya juga akan meminta murid untuk menulis jawapan mereka pada kertas pelekat, dan pelajar akan menampakkan kertas pelekat tersebut pada papan maklumat subjek mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Secara tidak langsung, saya bukan sahaja menilai kognitif pelajar, malah saya juga dapat menilai murid secara keseluruhan, dan kertas pelekat tersebut juga boleh dijadikan sebagai bahan instrumen.
Pada bahagian catatan, saya telah menyatakan beberapa bahan bantu mengajar seperti komputer riba, LCD, tablet, kertas pelekat, surat khabar, air kotak, majalah, brosur dan juga harian edaran. Ini merupakan salah satu bahan untuk saya mendedahkan kepada murid tentang contoh-contoh periklanan yang mereka boleh ambil untuk memasarkan produk mereka pada masa yang akan datang. Kemudian strategi PDP yang telah saya pilih ialah pembelajaran berasaskan mastery, iaitu berfokus kepada topik dan juga pendekatan berpusatkan murid. Dan nilai murni yang telah saya ambil ialah keberanian dan juga kerjasama. Keberanian merujuk kepada saya ingin melihat sama ada pelajar berani ke hadapan ataupun berani menunjukkan diri dalam kelas bagi memberikan jawapan ataupun idea mereka. Dan kerjasama dapat saya lihat melalui aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Pada bahagian refleksi, guru boleh menyatakan keberhasilan PDP pada hari tersebut seperti menyatakan bilangan murid yang dapat menguasai objektif ataupun bilangan murid yang tidak dapat menguasai objektif. Sebagai contoh, 17 daripada 20 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran berdasarkan markah yang diperoleh daripada latihan yang telah diberikan. Contohnya, murid dapat menjawab 15 daripada 20 soalan dengan betul dan murid diberi latihan pengayaan atau pengukuhan agar lebih menguasai topik yang telah dipelajari. Seterusnya, pada bahagian refleksi juga, guru boleh menyatakan sebab jika pembelajaran dan pengajaran perlu ditangguhkan, iaitu contohnya jika guru-guru ada mesyuarat ataupun ada kursus, guru-guru boleh menandakan raid pada kotak yang telah disediakan pada RPH. Baiklah, berikut merupakan beberapa contoh gambar murid ketika melakukan aktiviti di dalam kelas, di mana bagi PDP abad 21, kerja sepasukan, di mana saya ingin menerapkan pelajar supaya bekerjasama dalam melengkapkan tugasan. Di sini dapat kita lihat elemen berentas kurikulum ataupun EMK, sains dan teknologi. Saya juga mendedahkan pelajar dengan alat-alat teknologi yang terkini seperti tablet, penggunaan LCD dan juga televisyen dan juga komputer riba, di mana melalui aktiviti gamifikasi seperti work wall, quizzes dan sebagainya. Kemudian kemahiran berfikir aras tinggi pula mengaplikasi, di mana murid dapat mengguna semula input ataupun maklumat yang telah dipelajari melalui topik pada hari tersebut. Dan pentaksiran ialah saya memilih penilaian kendiri. Justifikasi bagi RPH saya ialah yang pertama, kaedah PDP yang dipilih ialah pembelajaran berasaskan mastery yang berfokus kepada topik. Kemudian saya menggunakan kaedah pembelajaran yang terbeza, di mana seperti yang kita tahu tahap penguasaan murid adalah berbeza kerana mungkin tahap penguasaan murid pada kelas yang pertama adalah lebih tinggi berbanding kelas hujung. Oleh itu, guru perlu mempelbagaikan kaedah mengajar. Dengan cara ini, murid akan lebih mudah dan senang untuk faham topik yang akan diajar. Kemudian, dapat belajar mengaplikasikan maklumat yang diperoleh melalui aktiviti yang telah dirancang. Kemudian dapat memupuk sifat keberanian dan kerjasama dalam pasukan. Berikut merupakan rujukan yang telah saya ambil dalam melengkapkan rancangan pengajaran harian saya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.